Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Insya-Allah kita akan sambunglah kuliah kita yang telah kita tangguhkan dahulu. Masih lagi berkaitan dengan konsep dan prinsip pengurusan harta dalam Islam. Ini adalah tajuk yang pertama. Jadi pada minggu yang lepas kita telah mengambil ataupun kita telah berbincang tentang apa yang kita pelajari ataupun apa yang objektif di dalam kuliah kita yang pertama ini, dan Ustaz telah memulakan dengan ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi secara ringkasnya kita mulakan dengan ayat ini untuk menunjukkan bahawa tugas hakiki manusia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikehendaki untuk mencari akhirat lah, sebab itu adalah tugas hakiki kita. Dan walau bagaimanapun, untuk kita mencari akhirat, kita tidak boleh lupa kepada keperluan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah selepas Allah Taala menekankan supaya kita mencari akhirat, Allah Taala menyebut wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagian kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya inilah tugas kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diminta untuk memikul amanah. Ustaz telah bacakan ayat ini pada minggu yang lepas. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi apakah amanah yang paling besar daripada Allah tawarkan amanah itu kepada makhluk-makhluknya kemudian dipikul oleh manusia? Yang paling besar adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala makhluk yang Allah cipta ini tujuannya adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia ini oleh kerana ianya telah dijadikan sebagai ibtila ataupun kita panggil ujian, ada mihan, ada mihnah dipanggil, ujian, ada cobaan kepada kita, lalu Allah SWT turunkan kita di atas muka bumi ini. Inilah tempat ujian kita. Lalu Allah SWT menyuruh kita untuk mengurus kehidupan kita. Bila kita mengurus kehidupan, di situ akan ada keperluan dan sebagainya. Dan demi menjaga ataupun kita kata memberi panduan kepada manusia supaya tidak tersesat ataupun tidak lari daripada landasan, Allah SWT menyediakan syariat kepada kita. Baik, dan ini dibuktikan di mana? Di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Di manakah yang dikatakan bahawa kita memerlukan, kita berhajat kepada kebendaan tadi, ataupun di atas muka bumi ini memang tugas hakiki kita adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada masa yang sama kita perlu mengurus kehidupan kita, dan dalam mengurus itu kita perlu kepada kebendaan, mengurus kebendaan. Dalilnya ialah dalam ayat surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah sesungguhnya Allah Taala yang menciptakan untuk kamu ini segala sesuatu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuan ayat ini? Allah Taala nak tunjuk kepada kita bahawa segala yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ianya diciptakan untuk manusia, supaya manusia mengurus, dan memenuhi segala keperluan dirinya, keluarganya, dan juga pada masa yang sama mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keperluan kepada kebendaan ini Allah SWT sebut lagi dalam surah Al-A'raf, ketika mana Allah Taala turunkan
Nabi Adam alaihissalam daripada syurga ke dunia ini, Allah SWT turunkan dalam keadaan tidak berbaju ataupun tidak berpakaian lah. Jadi di situ ada keperluan, Allah Ta'ala ajar bagaimana untuk menutup aurat. Kalau di syurga, ini dari sudut pakaian, tapi selain pada itu, yang tidak disebut di sini pun, seperti mana yang kita tahu, di syurga, segala makanan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu bersusah payah untuk mencari. Tapi bila turun di atas muka bumi Allah SWT, maka manusia perlu mengurus makanannya, keperluan yang lain, tempat pelindungan dan sebagainya. Seperti mana disebut dalam ayat ini berkaitan dengan pakaian, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu pakaian-pakaian. Jadi Allah Taala ajar kepada manusia di atas muka bumi ini bagaimana menguruskan aurat mereka dengan memakai baju. Jadi mereka kena fikirlah cara. Di situ dah ada keperluan keduniaan kita. Tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala ingatkan, jangan lupa bahawa yang hakiki itu adalah di akhirat. Di dunia ini hanya tempat ujian ataupun keperluan-keperluan saja, bukannya tujuan manusia. Lalu Allah Ta'ala sebut walibasut taqwa zalika khair. Dan sesungguhnya pakaian takwa. Jadi benarlah kalau ulama kata kita ada dua keperluan kan, keperluan fizikal dan juga keperluan rohani. Sama sebenarnya keperluan itu. Fizikal dengan rohani itu, keperluan kita ataupun kita kata kehendak itulah sama. Sebagaimana jasad perlu kepada pakaian, maka rohani juga perlu kepada pakaian. Kalau jasad, pakaian kita adalah baju dan sebagainya, kain, daripada kain. Kalau zaman dahulu sebelum ada kain, mungkin daripada daun-daun kayu dan sebagainya. Tetapi kena ingat juga, rohani itu juga perlu kepada pakaian, dan pakaian rohani itu ialah at-taqwa. Baik. Kemudian kalau kita tengok ayat yang berikutnya ni, daripada ayat ini, jelas Allah Ta'ala ingatkan kepada anak-anak Adam, kita lah manusia ni, supaya ambil pengajaran daripada kisah syaitan menggoda Adam AS dan juga Siti Hawa sehingga mengeluarkan mereka berdua daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Jadi godaan itu menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa terpaksa menanggalkan pakaian-pakaian mereka, diturunkan di atas muka bumi ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berbaju. Jadi kena ingat, kita kena ingatlah itu adalah secara fizikalnya, dan itu yang tak sebenarnya itu bukanlah penting sangat kepada syaitan. Yang paling penting kepada syaitan ialah bagaimana dia menanggalkan pakaian rohani kita. Sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan pakaian rohani itu adalah takwa. Jadi jangan biarkan syaitan itu boleh menanggalkan pakaian rohani itu daripada diri kita. Baik, seterusnya, bila mana kita ada keperluan kebendaan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, seperti mana slide yang sebelum ini, di situ kan kita telah tahu manusia ini dia menerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala turunkan dia di atas muka bumi ini untuk diuji bagaimana melaksanakan amanah tersebut. Maka kita perlu mengurus kehidupan dan perlu kepada kebendaan. Dan kebendaan inilah salah satu daripada senjata yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Sebab itulah di antara kesesatan ataupun isu utama kebendaan ini kepada manusia ialah ketamakan, sifat ketamakan yang ada pada diri manusia itu, yang mana dia lupa bahawa keperluan kebendaan ini bukannya tujuan utama. Dia hanyalah sekadar keperluan. Tujuan utamanya di akhirat. Tetapi mereka lupa, mereka menjadikan kehidupan di atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala ciptakan sebenarnya sebagai ujian, tetapi menjadi keutamaan kepada mereka. Lalu mereka pun berebut-rebut. Berebut-rebut, ada tamak untuk memiliki harta, ketamakan untuk nak hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama mereka tidak akan mati lagi. Ini disebut dalam surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi ketika hidup ini, manusia akan berlumba-lumba mengumpul harta. Berlumba-lumba mengumpul harta, berebut-rebut dengan harta
macam mereka tak akan mati. Tiba-tiba je hatta zurtumul maqabir. Dapat harta tiba-tiba mati. Ini adalah satu perkara lah yang Allah Taala ingatkan di dalam surah ini. Sebab itulah anak-anak, bila mana ada Allah SWT tahu inilah kelemahan manusia, ketamakan mereka kepada harta, lupa kepada tujuan asal manusia itu dijadikan. Allah Ta'ala turunkan syariat. Allah Ta'ala turunkan syariat melalui rasul-rasul. Dan untuk kita ini, inna dina indallahil Islam. Apa tu? Allah Ta'ala telah turunkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Islam. Keperluan syariat ini disebut di dalam surah Al-Jasiyah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan kami utuskan engkau itu untuk menjalankan satu syariat yang lengkap, terdiri daripada hukum-hukumnya, maka hendaklah kamu ikut, fattabi'ha, ikutlah syariat ini. Dan jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini maksudnya mereka tak sedar bahawa kehidupan ini adalah sementara, kehidupan ini hanyalah ujian, tempat ujian. Mereka berlumba-lumba mencari kehidupan di dunia. Mereka ingat bila mati itu tidak ada apa-apa, ataupun tidak ada apa-apa balasan. Inilah orang yang tidak tahu ataupun yang tidak faham, ataupun yang tahu tapi sengaja buat-buat tak tahu, ataupun sengaja buat-buat tidak faham. Baik, seterusnya. Apakah syariat? Jadi syariat ini sangat penting anak-anak sekalian. Syariat ini seperti mana yang telah kita kata tadi, dia adalah satu petunjuk. Jadi Islam itu, syariat kita adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu dia meliputi semua sekali lah kehidupan manusia, daripada akidahnya, itulah pegangan dia, i'tiqadnya, kemudian peraturan-peraturan kehidupannya, sehinggalah kepada perbuatan-perbuatan ataupun hasil daripada i'tiqad tadi, dan juga perbuatan tadi. Semua itu merangkumilah syariat ataupun agama Islam itu sendiri. Jadi keseluruhan itu adalah petunjuk lah. Sebab itulah bila kehidupan kita ini kita perlu petunjuk, maka Islamlah yang menunjuk, ataupun Islamlah yang menjadi panduan kepada kita. Islam, kalau dalam kita biasa lihatnya, kita panggil slogan ataupun kata-kata, Islam is the way of life. Islam itu adalah satu cara kehidupan. Dan kenapa Allah Ta'ala turunkan syariat ini? Seperti mana yang telah kita sebut tadi, Allah SWT ciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengimbangi ataupun untuk nak beritahu manusia mana yang baik yang buruk itu, Allah Ta'ala ciptakan akal. Tetapi akal ini dilawan dengan nafsu. Dan kalau hanya menggunakan akal saja, manusia tidak akan sampai, tidak akan kenal hakikat kejadian mereka, hakikat kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi akal mengimbangi nafsu. Ada setengah-setengah tu dia tersesat dengan sebab nafsu. Itu satu. Ditambah pula dengan syaitan telah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi ruang untuk menggoda manusia. Jadi di situ pasti Allah Ta'ala untuk membantu manusia ini, Allah Ta'ala turunkan satu petunjuk yang lain. Yang petunjuk inilah yang dinamakan sebagai syariat, supaya manusia tidak tertipu dengan tipu helah syaitan tadi. Jadi syariat ini dia akan memandu kita. Sebab itulah manusia bila mana dia nak beribadat, jadi dia kata dia perlu kepada Tuhan, dia nak beribadat. Jadi kalau dia tidak ada syariat, mungkin dia akan menyembah pokok, dia akan menyembah berhala, dia akan menyembah makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ini bukan kepada manusia yang biasa. Allah Ta'ala tunjukkan tauladannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Kisah yang mana anak-anak semua telah pun tahu. Jadi ini memang kita panggil fitrah semula jadi manusia perlu kepada Tuhan. Jadi kalau tidak ada petunjuk, maka manusia akan beribadat dengan cara ikut kepala dia, ikut kepala sendiri, ikut akal. Walaupun akal itu memang Allah Ta'ala dah jadikan untuk membezakan baik dan juga buruk. Tetapi kemungkinan akal ini dia tidak dapat melihat ataupun tidak
mampu untuk meneroka perkara-perkara yang gaib. Jadi di situlah turunnya syariat. Ya. Bila turun syariat, maka kita faham bila nak beribadat, kita kena beribadat seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama dia buat satu ungkapan ya, ataupun dia panggil kaedah lah. Dia kata al-aslu fil ibadat at-tahrim hatta yarid ad-dalil. Asal sesuatu ibadat itu dia akan jadi haram kecuali bila ada dalil, maksudnya ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk inilah syariat, ya. Dan al-aslu fil asya mubahun au ibahah. Dan asal kepada sesuatu itu, hukum asal kepada selain daripada ibadat itu, perkara-perkara keperluan keduniaan kita, hukumnya adalah ibahah ataupun hukumnya adalah harus hatta yarid ad-dalil, sehinggalah ada dalil yang lain yang menunjukkan pengharamannya. Contohnya babi, contohnya. Kenapa diharamkan babi? Sebab Allah Taala sebut hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan juga daging babi. Jadi di situlah babi itu menjadi haram kepada orang Islam. Baik. Jadi ini adalah tujuan syariat. Dan syariat ini seperti mana yang telah sebut tadi, merangkumi 3 perkara lah, ya. Merangkumi kita panggil i'tiqad manusia itu, ataupun kita sebut akidahnya. Merangkumi syariat iaitulah perbuatan-perbuatan. Jadi syariat ini kalau kita kata terangkum dalam fiqh lah, dalam fiqh ada yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ diterangkan bagaimana untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk bermuamalat sesama manusia yang terdiri daripada 3 perkara lah, ya. Jual beli, muamalat seharian, ya. Kemudian munakahat, ya. Bagaimana untuk mendirikan rumah tangga, bagaimana untuk berkeluarga dan seterusnya, al-jinayat. Jadi kita lihat di sini dalam kehidupan manusia ini dia memang tak dapat tidak kita kena ada dua lah, ya. Ada dua hubungan, ya. Duribat alaihimud dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ya. Maksudnya kita kena ada dua hubungan sama. Yang pertama hubungan dengan Allah SWT, yang kedua hubungan sesama manusia. Dan sebenarnya anak-anak sekalian, ya, kemungkinan sebahagian manusia ini dengan Allah Taala ni lepas, ya. Tetapi dengan manusia banyak yang tersekat ataupun fail lah, ya. Sebab itulah ada hadis yang mengatakan bahawa hadis orang muflis, ya. Rasul tanya kepada sahabatnya, kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Sahabat kata yang muflis ini yang muflis dalam perniagaannya, yang muflis dalam sekian-sekian. Tapi Rasulullah kata tak, bukan itu yang dimaksudkan dengan muflis. Yang muflis ialah apabila dia jumpa dengan Allah SWT, dia bawa amalan baiknya yang sangat banyak. Maksud amalan baik dekat sini ialah ibadatnya yang sangat banyak. Maka beratlah timbangan dia, timbangan amalan baik tadi. Dan ringanlah kejahatan dia. Maksudnya maksiat-maksiat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia nak masuk ke syurga, datanglah hamba-hamba yang lain, datang isteri dia tuntut daripada suami, datang anak tuntut daripada ayah, sehingga menyebabkan bila ada tuntutan daripada manusia ini, Allah Ta'ala ambil kebaikan dia, beri kepada orang tersebut, sehingga akhir sekali timbangan kebaikannya jadi apa? Timbangan kebaikannya jadi ringan, ya, yang maksiatnya jadi berat dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Maka anak-anak sekalian, ya, inilah syariat Islam. Kerangkanya ada 3 perkara. Ada 3 perkara, ya. Dan kita lihat dekat sini, ya, Islam itu begitu indah. Dia telah menunjukkan kepada kita. Memang benarlah Allah Ta'ala turunkan syariat ini adalah pedoman untuk kita, pedoman untuk manusia, ya. Jadi dari sudut akidah jelas, Allah SWT terangkan bagaimana kita berakidah, ya, bagaimana kita keperluan kita, memenuhi keperluan rohani kita, di mana Tuhan, ya, siapa Allah Subhanahu Wa Taala, siapa Tuhan kita, diterangkan dengan jelas apa yang perlu kita imani, ada rukun imannya. Ini dijelaskan dalam hadis Jibril lah. Kalau anak-anak belajar hadis 40 tu, hadis Jibril, bila Jibril datang kepada Rasulullah SAW, masuk dalam majlis, bertanya kepada Rasulullah SAW, duduk di samping Rasulullah SAW, tanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, anil Islam, kemudian anil ihsan. Jadi atas dasar itu ulama telah bahagikan, ya, pedoman ataupun syariat ini, ataupun agama kita ini, agama Islam ini, kepada 3 perkara yang asas tadi. Dan
kita lihatnya dari sudut hubungan ni ataupun kita panggil peraturan kehidupan ni yang melibatkan perbuatan kita seharian itu ada dua perkara besar lah, iaitu hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia yang telah pun Ustaz sebut tadi. Dan dalam hubungan sesama manusia ini ada satu cabang daripadanya yang dipanggil sebagai al-maliyah ataupun ekonomi lah, ekonomi, keuangan dan sebagainya. Dan di sinilah sebenarnya kita diajar bagaimana untuk menguruskannya. Ini akan ada konsep-konsepnya dan juga prinsip-prinsipnya bagaimana untuk kita menguruskan harta. Jadi apakah harta? Ustaz harap anak-anak baca sendirilah ya definisi ini. Cuma Ustaz nak sebut secara ringkas sahaja. Secara umumnya, kalau dari sudut bahasa, dia meliputi semua perkara yang memberi manfaat kepada manusia itu adalah harta. Jadi apa yang dimiliki oleh manusia yang pada dia adalah bermanfaat itu adalah harta. Jadi dari sudut bahasa ianya umum, ianya adalah lebih luas berbanding dengan daripada sudut definisi istilah. Dari segi istilah maka inilah pandangan para ulama daripada Ibnu Abidin yang bermazhab Hanafi. Beliau telah mendefinisikan atau mentarifkan harta itu sebagai sesuatu yang dihajati oleh manusia dan boleh disimpan dan digunakan bila dia perlukan. Nah, ini kata Ibnu Abidin dalam kitabnya, iaitulah Hasyiah Ibnu Abidin. Dan ada syarahnya, Raddul Muhtar. Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan harta itu adalah suatu yang mana manusia ada harga nilai di sisi manusia, yang mana bila ianya dirosakkannya oleh orang lain ataupun musnah, maka ia dari sudut hukumnya implikasinya ialah ia perlu diganti. Di situ ada doman, maksudnya ada ganti rugi bila mana ianya dimusnahkan. Jadi dekat sini sebenarnya ada yang tersirat dan juga yang tersurat lah. Diganti rugi dekat sini maksudnya, katakanlah kalau kita memiliki babi lah contohnya, babi itu musnah, kena ganti rugi ke tidak? Kalau dalam Islam tak kena ganti rugi sebab ia tidak dianggap sebagai harta. Sebab tu Imam Syafi'i diberitahu harta ini yang mana orang Islam miliki dan diiktiraf oleh syarak. Itu sebenarnya. Baik. Seterusnya, ini adalah definisi daripada ulama-ulama yang kontemporari lah, yang hidup dalam kurun ini. Di antaranya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, Az-Zarqa. Anak-anak boleh bacalah Ustaz ringkaskan, kita pergi kepada ciri-ciri lah daripada takrifan ini. Kita lihat apakah ciri-ciri harta ini. Jadi ada 5 ciri daripada kesimpulan kita daripada takrifan di atas itu. Sesuatu kita dia macam ni. Kalau dari sudut bahasa, ianya umum, maksudnya meliputi, tak kira lah pada orang Islam bukan Islam, harta itu yang dimiliki oleh manusia dan bernilai kepada manusia. Tetapi harta dalam Islam itu bukan setakat itu sahaja, dia lebih khusus dan lebih menjurus. Ya, betul. 4 ciri ini menunjukkan ianya sesuatu yang bernilai kepada manusia lah. Seperti mana yang ada dalam tarifan para ulama kita yang kita baca ataupun yang kita sebut secara sepintas lalu tadi, yang benda yang boleh disimpan, dikumpul, yang mampu dimiliki, seperti yang ditarifkan oleh mazhab Hanafi tadi, yang memberi faedah ataupun manfaat yang dikenakan ganti rugi, yang bernilai kepada manusia. Tetapi Islam itu menetapkan, walaupun benda 4 ciri utama ini yang menjadi panduan ataupun yang menjadi benchmark kita, yang sesuatu yang diharuskan penggunaannya oleh syarak. Ini seperti mana yang anak-anak belajar dalam bab jual belilah. Dalam bab jual beli kan kita ada di antara rukunnya ialah barang, musman, barang yang kita bayar harga dia. Jadi barang ini mestilah satu benda yang bernilai, benda yang boleh kita gunakan, yang ada manfaat dan sebagainya. Dan barang ini yang paling penting, keempat-empat perkara di atas ini terikat dengan ianya diharuskan penggunaannya, diiktiraf nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syarak.
Baik, jadi itu adalah ciri-ciri, ya. Jadi secara ringkasnya ini sebagai contoh saja yang boleh dikuasai, dimanfaatkan. Apa contohnya? Rumah, tanah, bangunan, ya, pakaian dan sebagainya. Ini adalah maksud satu benda yang boleh dimanfaatkan. Suatu yang boleh dikuasai pada masa hadapan. Contohnya apa dia? Dia ni adalah harta tapi bukan milik sesiapa. Ianya kekal harta. Kalau dah kita dapat, dia jadi harta dan jadi milik kita lah. Tetapi kalau tidak, ianya dianggap sebagai apa? Sebagai harta, ya, secara umum, ya, seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu adalah harta, ya. Ikan di lautan adalah harta tapi bukan milik kita lah sehinggalah kita tak dapat tangkap, ya. Begitu juga burung di langit, ya, benda yang ada di langit. Kemudian benda yang ada dalam perut bumi, ya, benda yang ada di hutan, ya. Contohnya pokok gaharu, banyak barang hutan kan, yang mana ada manfaat kepada manusia, ya, yang Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala ciptakan semua benda ini untuk manusia, ya, ada manfaat untuk kita. Cuma ada yang tugasnya manfaatnya secara langsung, yang kita boleh guna kita boleh makan secara langsung, kita boleh proses secara langsung, dan ada yang tidak langsung contohnya macam babi, anjing tadi. Kita tak boleh sebab dia najis, tetapi secara tak langsung dia juga memberi manfaat kepada manusia. Buat babi dia ada manfaat, tak cuma kita tak boleh nak makan. Manfaatnya contohnya ialah dia menggemburkan tanah, di hutan-hutan, dia memindahkan apa dia panggil, anak-anak pokok ataupun dimakan buah-buahan tu, dibawa, daripada satu ke satu tempat, jadi benda tu akan jadi meluas. Ini sebagai contohlah. Ataupun dia dijadikan sebab untuk binatang-binatang lain hidup, harimau, jadi kalau katakanlah tak ada babi, harimau akhir sekali makan manusia. Ini sebagai contoh ialah, kita buat bukan yang betul pun, ya. Jadi sebagai contoh saja, tapi Allah Ta'ala ciptakan dia, jadi dia jadi makanan kepada harimau. Jadi di situ ada keseimbangan lah, dari segi kehidupan. Kemudian ini adalah sesuatu yang dianya adalah harta tapi kita tidak dianggap sebagai harta lah, ya. Walaupun ianya adalah memberi manfaat ataupun ada faedah kepada setengah-setengah manusia yang lain, tapi kepada kita tidak, kerana tidak diiktiraf oleh syarak, ataupun dia ada manfaat tapi manfaatnya tidak mencukupi untuk manusia, jadi bila tidak mencukupi manfaatnya, maka kita tak dianggap sebagai harta, yang kita tak ada manfaat untuk kita, dan dia tidak memberi kebaikan, tidak memberi kebaikan kepada kita sebab dia tidak sifatnya yang sangat sedikit, ya. Contohnya sebutir beras, setitis air dan sebagainya. Jadi ini walaupun banyak dia adalah harta, ya, tetapi bila dia sikit, tak cukup manfaatnya kepada kita, maka tak dianggap sebagai harta. Kemudian yang bercanggah dengan syarak, yang ditegah, ini juga tidak dianggap sebagai harta lah kepada kita, dengan cara yang lebih khusus kepada orang Islam. Tapi pada orang lain, sebab itulah kita ada tarifan dari sudut bahasa dan kita ada tarifan dari sudut istilah. Sudut bahasa ianya lebih umum, dari sudut istilah kepada orang Islam ini kita terikat lah, kita terikat. Baik. Dalam Al-Quran, sebab itulah kita kata tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harta ini ianya adalah satu suruhan, atau satu suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah anak-anak sekalian, dalilnya itu disabitkan, disabitkan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan juga di dalam dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil aqliyah. Sebab harta ini ataupun al-maliyah seperti mana yang kita lihat sebelum ini, dalam slide sebelum ini, dia adalah salah satu daripada keperluan penting lah, ataupun elemen penting di dalam bab muamalat. Jadi ianya adalah panduan daripada Allah Taala syarak. Bila panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena ada dalil lah. Maksud kalau ianya adalah satu syariat, ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepentingan ataupun keperluan harta tadi. Sebab itulah hujah ataupun kita kata dalil harta ataupun kehartaan ini disabitkan dengan dalil naqli,
dan juga dalil akli. Dalil nakli ini ataupun kita panggil nas, ataupun dalam bahasa kita panggil bahasa apa? Bahasa penyelidikan dia panggil dalil ataupun kita panggil apa? Allahumma salli ala data yang primer, data yang primer, yang utama, iaitulah nas ataupun dalil nakli disabitkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan pada masa yang sama, turut disabitkan dengan dalil-dalil akli, bukan nakli, akli, iaitulah yang disabitkan dengan ijtihad manusia, ijtihad manusia seperti kita kata apa dia qiyas, seperti yang disabitkan dengan apa tu maslahah dan sebagainya, jadi inilah kepentingan harta ataupun kepentingan bagaimana manusia itu menguruskan harta, ada dalilnya. Jadi dalam Al-Quran perkataan harta ini sangat banyak, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal lagi dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ini disebut awal-awal lagi dalam surah Al-Baqarah. Dialah yang menciptakan kepada kamu segala sesuatu yang ada di bumi. Baik. Kemudian begitu juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 284 ada lagi, Allah Taala sebut lagi ayat yang lain, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baik, anak-anak sekalian, kalau kita lihat kepada ayat ini, apa yang boleh kita ambil pengajaran, yang kita boleh ambil pengajaran bahawa inilah prinsip, inilah prinsip. InsyaAllah sikit lagi kita akan pergi. Cuma daripada dalil ini menunjukkan bahawa harta ini asalnya bukan milik kita. Allah Ta'ala yang ciptakan kepada kita. Segala di atas muka bumi, segala di langit, dia adalah milik Allah Ta'ala. Jadi pemilik mutlak atau pemilik hakiki itu Allah Ta'ala, bukan manusia. Ini yang kita namakan sebagai prinsip berdasarkan kepada dalil ini. Kemudian di situ ada larangan, larangan memakan harta secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Jadi di situ harta ini, walaupun Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia, tetapi kaedah untuk mendapatkan harta itu Allah Ta'ala sebutkan secara umumnya, iaitu tak boleh kita ambil hak orang lain. Tak boleh. Kita tak boleh memakan harta secara batil. Ini orang Islam. Harta itu mestilah kita perolehi dengan cara yang betul, di antaranya seperti dalam perniagaan. Dan seterusnya disebut juga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan harta, benda dan juga anak itu sebagai satu ujian kepada kamu. Jadi menunjukkan bahawa harta itu berperanan, tapi pada masa yang sama manusia kena ingat, harta ini boleh menjadi fitnah ataupun menjadi ujian kepada manusia kalau tidak diuruskan dengan baik. Ini adalah di antara beberapa dalil. Kalau kita lihat peranan harta dalam Al-Quran, anak-anak sekalian, Allah sebut peranan harta dalam Quran ini dia ada 3 lah. Yang pertama, di peringkat awal, harta ini dia menjadi asas atau menjadi modal kepada manusia. Qiyaman, memenuhi keperluan manusia. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu beri harta orang-orang yang orang-orang yang safih ni. Safih ni maksudnya orang yang kita tahan menguruskan harta, terdiri daripada kalangan anak-anak kecil yang tidak mampu berfikir dengan baik, yang belum mumayyiz, yang belum akil baligh, ataupun daripada manusia yang kurang akalnya. Jadi golongan ini anak-anak, Allah Ta'ala kata kalau mereka ada harta, sebab harta itu adalah asas untuk kehidupan mereka. Jadi jangan kita beri kepada mereka sebagai wali, sebagai penjaga kepada harta ini. Kalau mereka ada wali lah, contohnya kalau ayah lah. Kalau ayah tidak ada, maka harta mereka akan diuruskan oleh keluarga yang terdekat, saudara mara, diuruskan oleh sahabat handal, keluarga yang terdekat lah, wali-wali mereka. Jadi mereka tak harta ini disuruh supaya anak-anak, supaya wali-wali ini
menguruskannya, ya, berjual beli dengannya sehingga mendatangkan keuntungan, ya, dan bila ada keuntungan dan sebagainya, farzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi itu peranan yang pertama. Allah Taala jadikan harta ini tujuannya adalah sebagai asas, sebagai modal untuk kita mengembangkannya, ya, untuk kita mengembangkannya. Itu yang pertama. Selepas itu, bila kita ada tapak, ya, bila ada tapak, maka Allah Taala kata kembangkanlah, ya, cari kelebihan lagi. Dan cari kelebihan ini, di sinilah menunjukkan bahawa Islam ini dia bukan agama yang rahbaniyah lah, bukan agama yang macam tadilah, ya. Ayat yang pertama yang kita mula-mula kita temui, dalam slide ini, yang Allah Taala Allah Taala sebut kepada kita, Ustaz masukkan ataupun Ustaz highlightkan awal-awal, ya, menjadi panduan kepada tajuk ini, iaitulah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Jadi kita bukan hanya semata-mata beribadat kepada Allah Taala, bukan maksudnya memang betul lah kita ni dicipta untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan disuruh supaya kita menjadi hamba yang rahbaniyah, tinggalkan dunia, tidak. Tetapi mencari menguruskan dunia, menguruskan dunia. Sebab itulah kalau ada kelebihan ini ataupun kita ada peluang, untuk dapatkan kelebihan dapat dunia ini, maka carilah, tak ada masalah, ya. Di antaranya ayat inilah, idza qudiyatis solah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lepas kamu solat selesai urusan ukhrawi kamu, urusan akhirat kamu, tak ada masalah, tidak ada halangan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi Allah Taala, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kelebihan. Kelebihan di sini apa? Maksudnya harta lah dekat sini, ya. Di sini adalah harta. Jadi satu, harta disebut kiaman. Yang kedua, harta disebut fadlun, kelebihan. Cari kelebihan. Cari banyak lagi harta, tak ada masalah. Jadi anak-anak, jangan kita kata orang yang kaya itu orang yang orang yang Allah tak sayang ke, ataupun orang sebab Rasulullah SAW hidup dalam kemiskinan, ya. Jadi kita pun kena miskin macam Rasulullah. Tak, bukan itu, ya. Rasulullah SAW diberi pilihan, tapi Rasulullah tidak memilih untuk menjadi kaya, tetapi Rasulullah lebih memilih untuk hidup sederhana, supaya apa? Supaya menjadi panduan kepada umatnya. Kalau kita tidak mampu, kita tidak kaya, jangan susah hati, ya, jangan susah hati. Tapi kalau kita ada kemampuan, ada lebih, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Sahabat-sahabat ramai yang kaya. Sayyidina Abu Bakar, ya, ahli perniagaan, orang yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, orang yang kaya. Uthman Ibn Affan, orang yang kaya, ya. Jadi tak ada masalah. Sebab itulah Allah Taala kata cari. Tapi syaratnya kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaya yang mana simpan duit dalam poket, bukan simpan duit dalam hati. Okey. Kemudian bila dapat duit yang banyak ini, apa yang perlu kita buat? Allah sebut duit ini ataupun harta ini akhirnya hendaklah dijadi kebaikan, ya, khair. Jadi ini peranannya, peranan kepada manusia, ya. Jadi secara ringkasnya macam inilah kita kata peranan dia. Di peringkat awal-awal macam anak-anak nak memulakan kehidupan, maka harta itu dia jadi modal lah, ya. Kemudian modal itu dikembangkan, dia akan jadi fadlun, dia akan jadi bertambah. Dan harta yang bertambah itu, ya, hendaklah di akhirnya, maksudnya di akhir hujung nyawa itu, kita hendaklah lihat harta itu menjadi apa? Khairan, dia menjadi kebaikan. Dia jadi kebaikan. Jangan jadi harta itu jadi fitnah kepada diri kita, fitnah kepada orang lain, yang merosakkan diri kita dan juga merosakkan orang lain. Itu yang dimasukkan, ataupun yang Al-Quran nak cerita, inilah sebenarnya peranan, inilah sebenarnya kerja harta kepada manusia, memberi kebaikan kepada manusia, ya. Inilah yang manusia kena atur dalam menguruskan harta, ya, menguruskan harta. Baik. Jadi khair ini disebut, kenapa khair ini disebut ketika kematian? Sebab ini kalau kita di penghujung ini, kita nak biarlah, ya, harta itu menjadi kebaikan, ataupun kita lihat kebaikan daripadanya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ditulis di sini, maksudnya disuruh, diarahkan kepada kamu, kalau sekiranya seseorang pada kamu itu nak mati, in taraka khairanil wasiyatu, kalau dia meninggalkan kebaikan ni harta lah, ya. Hendaklah dia berwasiat, ayat wasiat ini, jangan kata pula wasiat itu wajib, ya anak-anak. Ayat ini telah pun dimasukkan dengan ayat pusaka, ya, tapi
dalam Al-Quran ia kekal ya. Kita panggil pengajarannya. Pengajarannya maksudnya kalau kita nak mati, harta itu biarlah ianya menjadi kebaikan ya, bukanlah menjadi fitnah kepada kita. Baik, jadi secara ringkasnya selepas apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, ini adalah prinsip lah pengurusan harta. Yang pertama seperti mana seperti mana yang Ustaz sebut tadi yang pertama, harta itu kita kena ingat hak mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemilik mutlak. Kita bukan pemilik mutlak, kita hanya diberi pinjaman di dunia ini untuk mengurus ya. Jadi anak-anak kena ingat bukan setakat harta saja, semua sekalilah, harta diri kita sekalipun anak-anak, isteri apa yang kita miliki di atas muka bumi ini bukan milik kita pun, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sebutnya bila mana nak beri nafkah, nak bagi sedekah, nak bagi zakat dan sebagainya, kita kena ingatkan diri kita balik. Allah Taala ingatkan kita dalam ayat Al-Quran, wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Berilah kepada mereka daripada harta Allah Taala. Nampak tak? Allah Taala tak nisbahkan harta itu hak manusia, hak Allah Taala. Jadi bila kita nak keluar zakat kena ingat ni harta Allah Taala. Ya, jadi jangan kita bila keluar zakat ataupun keluar sedekah anak-anak kita kata, "Oh, aku nak bersedekah kepada Allah Taala." Allah Taala tak perlu harta kita. Allah Taala itu dia Maha Kaya. Ya, Allah Taala tak perlu pada harta kita. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini hanya sekadar apa? Mengurus dengan cara yang betul. Jadi bila kita keluar sedekah, kita keluar zakat daripada harta kita, bermakna kita telah menguruskan yang betul. Kita buat itu untuk diri kita sebenarnya. Okey, baik. Yang kedua, membelanjakan harta Allah Taala itu adalah amanah. Amanah. Kalau suami dia beri nafkah pada anak-anak, beri nafkah kepada isteri dan sebagainya, itu adalah amanah. Jadi kita melaksanakan amanah saja. Kita ada harta banyak, kita keluarkan zakat. Itu amanah yang kita sebut tadi. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Sebab itulah Allah Taala sebut amanah ini banyak kali dalam surah Al-Mu'minun, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kepada keluarga kamu, menunaikan amanah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini amanah kita. Sesungguhnya dalam sebahagian harta harta yang kita miliki, yang Allah Taala pinjam kepada kita di atas muka bumi ini, dia ada hak-hak orang lain. Hak-hak as-sa'il, orang yang meminta-minta, dan hak orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau kita lihat orang yang miskin, orang yang tidak ada apa-apa, kaum keluarga kita sendiri terutamanya yang tidak mampu, maka kalau kita ada lebih, kita kena bagi. Sebab itu mereka ada hak kat atas harta tu. Jangan anggap ni aku cari, ni hak aku semata-mata. Tak. Baik. Jadi Allah Taala telah bagi tauladan kita dalam kisah Qarun yang suka kepada harta dan sebagainya. Baik, seterusnya prinsip. Prinsip yang lain. Kita diminta untuk menguruskan harta ini dengan cara yang baik. Jadi sebenarnya sikit lagi kita akan pergi kepada kaedah bagaimana kita nak menguruskan harta. Dia ada 5 sebenarnya. Yang pertama tadilah qiyaman tadi. Bagaimana kita jadikan harta itu sebagai permulaan untuk kita mendapatkan harta. Baik, qiyaman untuk mendapatkan harta. Bagaimana sebahagian harta yang kita miliki itu kita boleh menafkahkan diri kita, kita boleh berbelanja, kita boleh menguruskan kehidupan, menyediakan keperluan-keperluan, dan pada masa yang sama kita jadikan dia sebagai modal untuk untuk mencari fadlun, lebih lagi, untuk dapat lebih lagi. Jadi yang pertama bagaimana untuk mendapatkan harta, kemudian bagaimana untuk kita kembangkan harta, kemudian harta itu perlu dijaga, dan seterusnya bagaimana cara kita nak gunakan belanjakan harta tadi, dan di akhir sekali bagaimana untuk kita merancang supaya harta ini memberi kebaikan, khair tadi. Baik. Dan mengurus ini ataupun cara mengurus yang baik ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Furqan lah. Allah Taala mulakan ayat sebelum ayat ini, ayat yang ke-64 ataupun 65 tak silap, disebut wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Taala, hamba-hamba kepada Ar-Rahman, wa ibadur rahman. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik ataupun yang bagus ini, yang berada di atas muka bumi Allah Taala, yang melaksanakan perintah Allah Taala ini, di antaranya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang mana apabila memberi nafkah, mereka tidak yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, membazir, dan juga mereka tidak kedekut. Jadi kita dalam keadaan yang sederhana, wa kana baina dzalika qawama.
Kalau anak-anak tengok apa yang dimaksudkan berlebihan ni, kalau ustaz nak bagi contoh lah ya. Ini bukan nak kata pada siapa-siapa, tapi nak bagi contoh saja. Kita tengok ada sebahagian daripada orang Islam kita yang kurang faham ni. Contohnya anak dia berjaya dalam peperiksaan, baru periksa UPSR, bagi kereta Morris Minor, sebagai contoh lah ya, harga kereta sampai 300,000, bagi hadiah pada anak-anak tu buat pergi sekolah. Ini dipanggil sebagai yusrifu lah, yusrifu. Ustaz tak nak lama hukum, tapi itu nak tunjuk berlebih-lebihan. Jadi kita ni ada harta, jangan menunjuk-nunjuk, jangan baling-baling duit, jangan campak-campakkan duit, tak boleh. Itu termasuk dalam yusrifu. Kita hendaklah menjadi orang yang harta itu letak dalam poket, kita tak sayang pun dekat dia. Bila mana ada perlu nak bagi pada orang, bagi nafkah, kita bagi nafkah, tapi bagi dalam keadaan yang pertengahan, yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kedekut, dan mereka sentiasa berada di tengah-tengah lah, wa kana baina zalika qawama. Baik, jadi kemudian prinsip juga, prinsip harta ini satu benda yang sangat penting lah dalam Islam, sebab itulah dalam maqasid ia termasuk di dalam di dalam perkara yang daruriyat lah. Menjaga harta ini termasuk dalam perkara daruriyat, menjaga harta. Sebab itulah hukuman bagi orang yang mengambil harta dengan cara yang batil, seperti mencuri, hukumnya dia hukum hudud lah, dipotong tangan. Baik, Ustaz tak nak ulas panjang-panjang, Ustaz rasa anak-anak lebih faham lah ya. Seterusnya, jadi jangan kita marah pada harta, jangan kita marah kepada orang yang berusaha untuk mendapatkan harta, sebab harta itu mempunyai kedudukan yang mulia di sisi agama kita ataupun di dalam syariat kita lah, jadi sebab apa kita kata ada kedudukan yang mulia? Sebab Allah Ta'ala suruh cari, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa, jangan kamu lupa. Jadi kalau benda tu benda yang tak baik, mesti Allah Ta'ala suruh jauh, tapi tak, Allah Ta'ala suruh cari, tak? Kalau kita tengok peranan tadi pun Allah SWT suruh cari, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu. Baik, kemudian dia adalah ujian, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu itu sekadar fitnah sahaja. Fitnah ni ujian pada kita. Jadi kalau kita dapat harta ini, Allah Ta'ala nak tengok adakah kita bersyukur ataupun kita menjadi kufur. Kalau kita bersyukur, maka kita jadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau kita kufur, maka kita seumpama Qarun lah. Itu tauladan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tunjuk pada kita. Dan harta adalah wasilah kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana ayat-ayat yang lepas yang telah pun kita bacakan, jadi kemudian seterusnya, harta ini alat saja, macam kita sebut awal-awal lah, harta ini hanyalah untuk memenuhi keperluan kita saja, keperluan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuan utama kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhir, itu tujuan utama kita. Sebab itu dalam ayat itu Allah Ta'ala datangkan dahulu ibtaghi fima ataqallahu daral akhirah, maksudnya di negeri akhirat, kita kena bijaksana. Baik, tapi harta ini jadi alat untuk kita meneruskan ataupun kita menjamin keselesaan kita dan juga kelangsungan hidup kita di dunia ini untuk kita mencapai tujuan di akhirat, jadi sebab itulah kita kena uruskan harta ini dengan baik, dan kita harap bila kita dapat uruskan dengan baik ini, harta yang kita peroleh akan jadi barakah lah, menghasilkan barakah dan rahmat kepada kita, yang mana bila ianya barakah dan rahmat, maka dia akan jadi apa? Dia akan membawa kebaikan kepada semua orang lah, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita dan juga kepada negara kita. Jadi setakat itulah saja dahulu anak-anak sekalian, kita kita akhiri kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri kuliah kita pada kali ini. Kita tangguh dahulu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan kuliah pada minggu hadapan tentang bagaimana ataupun macam mana cara untuk kita nak menguruskan harta ini secara lebih jelas lagi lah. Iaitulah 5 perkara tadi, bagaimana untuk kita nak menghasilkan harta, mengumpulkannya, kemudian kita menambah harta kita, mengembangkan harta kita, ada kaedah-kaedahnya, kemudian seterusnya bagaimana kita menjaga harta kita
dan seterusnya bagaimana kita belanjakan harta kita, dan akhir sekali bagaimana kita merancang. Dan sebenarnya merancang inilah yang salah satu daripadanya termasuk dalam pentadbiran, pentadbiran harta pusaka. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada ustaz sendiri, semua daripada Allah Taala. Ustaz beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kekurangan dan juga di atas segala cacat cela lah daripada ustaz sendiri dalam menyampaikan apa kita panggil syariat ataupun sebahagian daripada ajaran agama ini. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada diri ustaz utamanya dan juga kepada anak-anak sekalian. Jadi setakat itulah saja dahulu, kita akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan insya-Allah jumpa lagi pada minggu hadapan.